A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 165. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Iaitu ayat 162 kan? 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Adakah orang yang mengikut apa yang Allah redha sama seperti orang yang kembali dengan kemurkaan Allah dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, pengajarannya pertama, tidak mungkin sama antara mereka yang sentiasa mengikut apa yang Allah redha dengan mereka yang melakukan apa yang dimurkai Allah. Yang kedua, walaupun mengikut apa yang Allah redha adalah terbaik, bahkan punca kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, masih ramai yang melakukan apa yang Allah murka. Yang membawa kepada kecelakaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sesiapa yang melakukan apa yang diredai oleh Allah,
walaupun ia dibenci oleh manusia, maka dia akan sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang keempat, sesiapa yang sentiasa melakukan apa yang Allah murka demi untuk mendapat redha manusia, maka Allah akan membiarkannya kepada manusia. Yang kelima, kemurkaan Allah membawa manusia ke neraka Jahannam. Ia merupakan seburuk-buruk tempat tinggal manusia. Okey, ayat seterusnya, hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Mereka itu ada darjah masing-masing di sisi Allah, dan Allah Maha mengetahui dengan apa sahaja yang mereka lakukan. Pengajarannya pertama, manusia di sisi Allah berbagai peringkat dan darajat. Sama ada yang beriman ataupun yang kufur kepada Allah. Yang kedua, iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang dengan amal soleh. Atau maksiat. Yang ketiga, manusia yang paling waras ialah ia sentiasa beramal soleh dan berlomba untuk mendapat darjah yang tertinggi di sisi Allah. Yang ketiga, yang keempat, ilmu Allah Azza wa Jalla meliputi segala-galanya, sama ada yang zahir atau yang batin, sama ada yang besar ataupun yang kecil. Maka pastikan setiap amalan yang dilakukan adalah ikhlas hanya kerana Allah. Okey, ayat seterusnya, ayat 164.
laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Demi Allah, pasti sesungguhnya Allah telah menganugerah kepada orang-orang yang beriman ketika mana dia telah mengutuskan di kalangan orang beriman seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Dan tugas rasul ialah membaca ayat-ayat Allah kepada mereka dan mensucikan hati-hati mereka, dan juga mengajar mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Rasul pasti dalam kesesatan yang nyata. Pengajarannya, pertama, anugerah Allah yang besar kepada orang yang beriman, iaitu dengan mengutuskan seorang Nabi untuk menunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, anugerah yang besar ini hanya khas untuk orang yang beriman sahaja. Kerana hanya mereka yang beriman kepada Allah sahaja yang akan mengambil manfaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesiapa yang tidak merasai anugerah Allah melalui utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang yang beriman. Yang keempat, wajib bersyukur di atas nikmat Allah yang besar. Dengan mengutuskan seorang Rasul. Dan mensyukuri nikmat ini ialah dengan cara mempelajari dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kelebihan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda diiktiraf oleh Allah sebagai contoh dan panduan yang terbaik
yang wajib diikuti oleh umat manusia. Yang keenam, keutamaan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengeluarkan umat manusia dari kesesatan yang nyata kepada mentauhidkan Allah dan hanya beribadat kepadanya. Yang ke 7, kaedah yang terbaik dan terbukti berkesan untuk membetulkan akidah manusia yang rusak dan membentuk akhlak yang mulia ialah dengan cara membaca kitab Allah dan sunnahnya, mensucikan hati manusia daripada syirik, kufur, dan mengajar manusia ayat-ayat Allah serta sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cukuplah, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, kalau kita perasan ayat sebelum ni, ayat sebelum ni apa dia? Ayat sebelum ni, afaman ittaba'a ridwanallah. Ayat berapa tu? 162 kan? Iaitu Allah nak begitu, adakah orang yang ikut apa yang Allah redha sama dengan orang yang ikut apa yang Allah murka, kan? Adakah sama? Jawapannya tidak sama. Okey, itu ayat 162. Ayat 163, yang ikut redha Allah dan yang ikut kemurkaan Allah masing-masing ada kedudukannya. Kalau yang ikut yang Allah redha, darjahnya semakin tinggi. Kalau yang ikut apa yang Allah murka, darjahnya semakin rendah dan semakin menurun. Okey, ayat 164. Jadi timbul soalan, macam mana nak ikut apa yang Allah redha? Soalan. Sebab Allah kata yang ikut redha Allah dengan yang Allah murka tak sama. Sekarang, macam mana nak ikut apa yang Allah redha? Jawapan ayat 164, iaitu ikut apa yang Nabi bawa
Sebab Allah kata anugerah terbesar Allah kepada orang beriman ialah diutuskan Rasul. Jadi kalau betul kamu nak yang Allah reda, ikut Nabi je. Okey. 164. Ayat malam ni 165. Allah nak bagi tahu akibat bila kamu tak ikut Nabi. Akibat bila kamu tak ikut Nabi. Ataupun akibat bila kamu tak ikut apa yang Allah reda. Apa akibatnya? Walaupun kamu adalah manusia yang dah beriman dan manusia terbaik, tapi bila tak ikut Nabi je, ada akibatnya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Warna apa tadi? Orange. Orange. Awalamma. Adakah, ataupun di sini dia terjemah mengapa? Itu huruf istifham. Adakah? Waw huruf ataf dan lamma dia panggil lamma syartiyah. Ketika mana? Dia lamma dalam bahasa Arab ni ada berbagai makna. Ada makna hina, ketika mana. Contoh seperti ayat ni. Ada lamma dalam bahasa Arab makna ada illa, kecuali. Contoh apa dah? Surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini lamma ni. Cuba terjemah. In, tidaklah. Kullu nafsin, setiap jiwa. Lamma, kecuali. Ini lamma juga, tapi makna lain. Ini lamma juga, makna lain. Tidaklah setiap jiwa lamma, kecuali ke atas setiap jiwa ada hafiz, ada penjaga. Maknanya tak ada siapa yang terkecuali, semua ada penjaga. Walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lamma, makna dia lam. Lamma yazuku azab. Saya tak ingat surah apa. Lamma, apa makna? Lam, iaitu tidak. Ataupun makna dia belum. Mereka belum merasai azab. Jadi kita nak tahu lamma tu makna apa, kena tengok konteks ayat. Okey, kita balik pada ayat kita. Adakah ketika mana asabatkum telah menimpa kamu? Asabat daripada asabah, daripada perkataan musibah. Musibah. Dia tak terjemah bahasa. Kalau bahasa Melayu apa dah? Bencana. Bencana. Tapi di sini musibah, dia tulis musibah tapi dalam braket kekalahan. Maksudnya kekalahan dalam peperangan Uhud. Kekalahan tu adalah musibah. Bencana. Apa saja bencana? Ketika mana telah menimpa kamu satu bencana ataupun satu musibah. Apa dia? Iaitu kamu kalah dalam peperangan Uhud. Apa musibah yang menimpa tentera Islam dalam peperangan Uhud? Berapa yang mati syahid? 70. Termasuklah orang yang paling Nabi sayang, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Nabi sendiri pun
cedera, patah gigi itu musibah. Maka Allah nak hiburkan hati para sahabat yang sedang bersedih di atas musibah itu. Macam mana cara Allah hiburkan? Qad asabtum, sesungguhnya asabtum, kamu telah timpakan mislaiha. Mislaiha boleh padam. Oh. Okey. Kalau mislu satu, kalau mislaiha dua. Maksud apa ni? Kamu telah timpakan dua kali yang seumpamanya. Faham? Boleh faham? Apa dia? Apa dia? Apa dua kali tu? Ha? Apa dia? Lari apa? Bukan. Apa? Perang Badar. Apa dia maksud dua kali tu apa dia? Ha. Kamu ditimpa satu musibah, iaitu 70 orang di kalangan kamu mati syahid. Yang musibah lebih kurang sama, kamu juga telah menimpakan orang-orang kafir musyrikin. Dua kali ganda. Apa makna dua kali ganda? 70 orang kamu telah bunuh mereka, dan sekali ganda lagi 70 juga kamu tawan. Tapi 70 bukan mati, yang mati 70. 70 lagi ditawan. Yang ditawan tu hidup ke mati? Hidup. Tapi kenapa Allah kata macam sama aja? Seolah mereka juga adalah mati. Ya. Sebab yang ditawan ni seolah macam orang mati. Memang tak ada di kalangan mereka. Duduk kat mana? Dalam kem tentera Islam. Dan sebenarnya yang mana lebih menyedihkan? Yang mana lebih rasa hina? Yang mati ke yang ditawan? Kenapa? Dia masih hidup. Yang mati habis cerita kan? Okey. Ini ayat ni kata ahli tafsir, Allah nak menghiburkan hati orang beriman yang sedih di atas musibah yang menimpa mereka. Cara Allah hiburkan apa dia? Allah sebut musibah yang lebih besar yang kamu berjaya telah timpakan kepada musuh. Betul kan? Macam mana kita boleh rasa terhibur dengan musibah yang lebih besar? Ha? Doktor kita cek kecil manis kan, ada kawan kita sebelah doktor kata kena potong kaki sampai kat paha kan. Lepas tu doktor cek kita, doktor kata kamu kena potong kaki juga, tapi jari je. Kita rasa seronok sikit tak? Seronok sebab kena potong ke sebab kena potong sikit? Bila dengar berita lebih teruk, itu adalah meringankan beban kita. Dan di sini juga menunjukkan apa? Allah sangat sayang pada orang beriman. Ada je ayat-ayat yang Allah bila orang beriman sedih, Allah hiburkan hati mereka. Tapi siapa yang faham ayat ini menghiburkan? Macam kita rasa terhibur tak? Tak, sebelum ni kita baca ayat ini, ada rasa terhibur tak? Pasal apa? Kita tak kata dengan kita lah. Okey. Qultum, kamu berkata. Itu syartiyah. Maka tatkala kamu ditimpa musibah yang sebenarnya musibah yang lebih kurang sama, kamu juga telah menimpakan kepada orang musyrikin dua kali ganda. Ketika itu, ketika musibah menimpa kamu, kamu berkata, Anna apa dia?
Anna ni bagaimana ataupun macam mana? Macam mana? Haza, ini. Ini apa maksud? Kekalahan. Maksudnya apa? Sebenarnya apa yang sahabat nak cakap ni dalam dua perkataan je. Anna satu, haza dua. Dua perkataan tu apa sebenarnya sahabat nak bagi tahu? Macam mana kita, kenapa dia dalam tafsir ulama kata ini dia panggil istifham ta'ajjubi. Makna soalan tu sahabat nak menimbulkan rasa pelik. Kita boleh kalah. Kenapa? Satu, kita orang beriman, tentera Allah. Lawan pula lawan musuh Allah. Yang kedua, bersama kita Rasulullah, orang yang paling Allah cinta. Tiba-tiba Allah bagi menang siapa? Pelik tak? Pelik lah. Kita belajar sunnah, hujah-hujah pun kita kuat, tapi bila berdebat dengan puak-puak ni, kita kalah. Pelik tak? Macam mana aku boleh kalah ni? Aku rasa aku dah okey kan? Benda yang macam tu menimbul persoalan. Okey? Makna sahabat nak bagi tahu apa? Sepatutnya menang. Apatah lagi dalam peperangan Badar kita menang. Bilangan tentera lebih kecil tapi kita menang. Maka Allah perintah, kul, katakanlah. Bila sahabat timbul persoalan, Allah pun perintah Rasulullah, wahai Muhammad, jawab. Huwa, ia ni balik kepada apa? Musibah ni yang kamu duk tanya macam mana boleh kalah. Maka Allah perintah Nabi, jawab. Jawab apa? Huwa, ia, musibah ini puncanya ialah min, dari, inda, sisi anfusikum, diri kamu. Dalam tafsir ulama kata min ni dipanggil min sababiyah. Jadi kalau kita terjemah pada, wahai Muhammad, jawablah pada mereka sebab kamu kalah diri kamu sendiri. Allah boleh tak nak bagi tahu bila sahabat bertanya anna haza, Allah pun terus jawab tanpa kul. Huwa min indi anfusikum. Boleh kan? Apa beza dengan Allah sebut tanpa kul dengan Allah sebut kul? Apa beza dia? Jadi bila Allah perintah Nabi wajib? Okey, kalau tak ada kul, Nabi wajib sampai tak? Tak wajib. Kalau tak ada kul ni, wajib tak Nabi beritahu ayat ni pada sahabat? Wajib. Kalau ada kul, lagi? Jadi apa beza? Bila Allah perintah kul, makna benda tu lagi wajib. Muhammad, kamu wajib bagi tahu sahabat ni. Supaya apa? Supaya mereka faham. Supaya mereka faham bahawa segala punca musibah ni bukan orang lain, diri kamu sendiri. Patut ada seorang doktor, dia kata walaupun ayat ni turun berkenaan dengan kisah dalam peperangan Uhud, berkenaan dengan sahabat, tapi ayat ni pengajaran untuk semua sekali. Untuk semua umat Islam. Apa dia pengajarannya? Bila berlaku apa saja musibah, wajib yang pertama, jangan kata, kenapa banjir? Kita menjawab, lah. Kan? Sebab orang kita biasa kalau berlaku musibah, dalam kepala dia benda. Ni pokok ni yang buat maksiat ni. Salah. Kita ni sahabat Nabi ke tak? Ya Allah salahkan siapa ni? Kalau sahabat Nabi pun Allah kata kamulah punca
Tiba-tiba kita bukan sahabat, kita pula salahkan orang. Salah. Kenapa demam ni? Ni sebab kawan tu lah datang. Dia tahu COVID datang kat kita pula. Berlaku tak? Kenapa anak kamu ni tak cemerlang? Itulah sekolah tu masalah tu. Guru selalu bertukar. Perangai suka salahkan orang. Sebenar salah. Okey? Berlaku apa saja. Bahkan saya dengar yang Dr. Sibai. Dia kata termasuklah musibah COVID-19. Pengajarannya, kalau orang tanya apa punca? Kamulah. Saya nak tanya, sahabat kalah ni, besar tak musibah ni? 70 orang sahabat mati syahid. Nabi cedera, patah gigi. Besar tak musibah? Okey, berapa kesalahannya? Satu je. Dia hanya langgar satu je perintah Rasulullah. Maka Allah bagi musibah, 70 orang sahabat yang hebat, yang sebaik umat, mati. Sekarang, berapa kesalahan umat Islam? Berapa banyak umat Islam langgar perintah Allah? Berapa banyak umat Islam langgar sunnah Nabi? Berapa banyak umat Islam memperlekehkan sunnah Nabi? Maka patut tak mati lagi ramai? Patut tak? Patut ke tak? Inilah tujuan kita tadabbur. Jangan duk nampak inilah masalah sahabat ni. Dah lah sahabat, tak dengar cakap. Sebenarnya Allah rakam kisah ni untuk siapa ni? Untuk kita lah. Bila berlaku je, kewajipan kita ialah, okey, cuba buka surah ni. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau jumpa tak jumpa? Okey. Kita tengok kita cuba tadabbur ayat ni. Walau, saya tak tulis terjemahan. Walau, cuba terjemah. Waw dan lau, jikalau. Anna, sesungguhnya. Ahlal qura, ahli penduduk mana-mana negeri. Jikalau, apa dia? Amanu, mereka beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Apa beza beriman dengan bertakwa? Iman, takwa, amalan. Betul. Ada juga pendapat mengatakan iman ialah buat apa yang Allah suruh, takwa ialah tinggal apa yang Allah larang. Okey. Kalau penduduk mana-mana negeri beriman dan bertakwa, apa hasil, apa akibatnya? La fatahna. Tengok Allah guna berapa harfu taukid ni? Satu, anna. Yang kedua, lam. Bila dua harfu taukid, mana apa yang Allah beritahu benda yang besar dan penting, dan Allah nak tegaskan.
Kalau penduduk mana-mana negeri betul-betul beriman, betul-betul ikut perintah Allah, apa hasilnya? Pasti kami buka alaihim, ke atas mereka, barakatin minas sama', keberkatan daripada langit. Apa makna dia keberkatan daripada langit? Kenapa Allah sebut langit? Siapa pernah dapat rezeki daripada langit? Ha? Kalau hujan kenapa pergi office? Tunggu je lah. Ha? Apa kaitan pergi ke office dengan rezeki daripada langit? Pergi office dapat duit untuk beli apa? Makanan datang daripada bumi, dan makanan tu tak akan hidup dan subur kalau tidak ada. Jadi semua rezeki punca daripada langit. Mana punca kehidupan? Daripada langit. Bila tu hujan turun dengan lebat, rezeki menjadi murah kalau beriman dan bertakwa. Okey. Walakin, ni poin yang saya nak sebut. Akan tetapi kazzabu, mereka mendustakan siapa? Rasul. Mereka mendustakan Al-Quran. Mereka tak ikut sunnah Nabi. Maka akibatnya fa'akhaznahum, lalu kami timpa kepada mereka sebab dusta Allah, dusta Rasul. Kanu, kami timpa pada mereka musibah, kemarau ke, covid ke, punca apa? Dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Semua musibah berpunca daripada bima kanu yaksibun. Jelas? Bukan satu lagi. Surah An-Nisa 196 ke? Betul ke? 197. Ha? 17 lebih. Ayat dia, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Ma yaf'alullahu bi'azabikum. 147. Okey. Betul, 147 lah. An-Nisa kan? Okey. Ini padam. Tekan sini ya. Okey. Empat, tiga, dua, satu. Okey. Ha? Ni? Oh, kecil pula. Okey, tak apalah. Oh, ni ada makna sekali. Tidak. Ataupun mengapa? Ya fa'alullah, Allah melakukan bi'azabikum, dengan menyiksa kamu. Kenapa Allah nak mengazab kamu? Soalan, kenapa Allah nak menyiksa kamu? Sekiranya kamu dah bersyukur. Apa makna syukur? Taat. Dan kamu dah beriman kepada Allah. Kenapa Allah nak seksa lagi? Faham? Jadi sahabat kalah dalam peperangan Uhud, azab tak? Kenapa Allah azab mereka? Sebab mereka tak bersyukur nikmat Allah. Apa nikmat Allah di situ? Anugerah Allah terbesar pada ayat 164. Diutuskan Rasul. Bila Rasul perintah mereka jangan turun daripada bukit, mereka engkar tu adalah kufur nikmat. Boleh faham? Kamu tak bersyukur, maka datanglah azab. Boleh faham? Jadi ayat ni Allah nak beritahu apa?
Tak ada sebab Allah nak azab kamu kalau kamu dah dengar cakap. Macam kita cakap dengan anak kita lah. Apa saja kita cakap, dia dengar. Lepas tu dia kata, abah nak pukul lagi ke? Kita menjawab apa? Tak ada sebab nak pukul, sebab kamu adalah anak yang baik. Betul? Bila abah akan pukul? Bila kamu engkar perintah. Samalah. Bila kamu engkar perintah Allah dan Rasul, datanglah azab. Kemudian Allah kata apa? Wa kana Allah, dan adalah Allah syakiran. Biasa syakir ni dia sandar pada manusia. Manusia yang bersyukur pada Allah. Tapi sekarang syakir dia sandar pada Allah. Allah bersyukur pada manusia. Macam mana? Allah syukur pada manusia ialah Allah Subhanallah. Mana lebih baik? Kita bersyukur pada Allah ataupun Allah bersyukur pada kita? Kalau kita bersyukur pada Allah, Allah dapat apa? Dan Allah tak perlu apa-apa pun. Kan? Kemudian Allah kata aliman. Kenapa aliman dikembarkan dengan syakir? Boleh je Allah kata syakiran. Kalau Allah syakir, mana Allah membalaskan. Boleh je Allah kata syakiran qadiran. Allah boleh membalas. Sebab apa? Allah qadir, Allah mampu. Tapi Allah tak sebut qadir, Allah sebut aliman. Kenapa? Bila Allah kata Allah akan balas apa saja amalan kita, mungkin kita timbul persoalan. Yang aku buat semalam tu tak ada siapa tahu. Macam mana Allah nak balas? Allah kata apa? Aku tahu. Aku tahu. Mana jangan malas nak buat amalan. Walaupun kecil, walaupun tengah malam. Sebab apa? Aku tahu dan aku akan syakir. Betul? Kadang-kadang kita ada masa, contohlah. Ada masa 2 minit tunggu orang. Kita guna tak masa 2 minit nak baca Quran? Walaupun satu baris. Guna ke tak? Tak. Kita guna apa? Apa berjanji? Tak guna kan? Berapa ramai yang faham ayat ni, 1 saat pun, 1 minit pun dia tak buang masa. Sebab apa? Dia baca Yasin. Berapa pahala? 20. Tapi jangan ulang Yasin. Okey. Soalan, kalau Allah sahabat buat kesalahan satu kan, maka azabnya besar. Musibahnya besar. Kalau manusia yang biasa ni, banyak tak dosa mereka. Okey. Kalau ikut dosa manusia ataupun orang Islam sekarang, yang terlalu banyak, agak-agak musibahnya besar dan banyak tak? Ya. Agak-agak ramai tak yang mati? Ya. Tapi tak seramai itu. Pasal apa? Dosa banyak. Berapa ramai yang hina sunnah Nabi, berapa ramai yang hina perintah Allah. Tapi tak nampak sangat musibah tu besar dan banyak. Apa sebab? Jawapannya cuba buka surah Fatir ayat 45. Surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin. Ini juga latihan untuk bersabar. Okey. Walau dan jikalau yu'akhizullah, Allah mengambil ataupun menghukum. Allah menghukum siapa? Manusia. Berdasarkan apa? Bima kasabu. Berdasarkan dosa yang manusia lakukan. Kalau sahabat buat satu, Allah hukum 70 mati syahid. Nabi pun cedera.
Dan sekarang umat Islam lagi banyak dosa. Kalau Allah hukum berdasarkan semua dosa manusia yang dilakukan, apa jadi? Ma taraka. Allah tidak akan tinggalkan di atas muka bumi ini satu makhluk pun. Semua mati. Walakin akan tetapi, kenapa tak ramai mati? Kenapa musibah tak banyak? Akan tetapi yuakhiruhum, Allah melewatkan ila ajalin musamma, kepada satu tempoh yang Allah tetapkan berdasarkan keperluan dan hikmah. Fa iza jaa, maka apabila telah datang ajal-ajal mereka, maka fa innallah, sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat basira, melihat, mengetahui. Okey. Apa kita tak ada buat ayat ni? Malam ni? 3 dah kan? Surah Al-A'raf ayat 96. Surah An-Nisa 147. Fatir 45. Okey, kita sambung. Jadi Allah kata, bagi tahu mereka, wahai Muhammad, wajib kamu bagi tahu. Okey, pada saya, kita tengok, ini musibah tak kepada sahabat? Musibah tak? Tapi kita kena ingat, bagi orang beriman tidak ada musibah. Bagi orang beriman tidak ada musibah. Kenapa? Sebab musibah yang Allah timpa pada orang beriman ialah sebenarnya nak perbetulkan. Kalau Allah tak betulkan kesalahan orang Islam dalam peperangan Uhud, agak-agak apa jadi? Mereka akan terus buat kesalahan. Sebenar terus buat kesalahan. Walaupun tak kalah, musibah lebih besar daripada kalah sekali untuk membetulkan kesilapan yang akan datang. Boleh faham? Okey, Allah beritahu, innallah, sesungguhnya Allah ala atas setiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Apa maksud, apa kaitan hujung ayat dengan cerita peperangan Uhud? Kenapa Allah sebut sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha berkuasa? Mana Allah nak beritahu? Allah boleh tak nak bagi, walaupun orang Islam buat kesalahan, Allah berkuasa tak nak bagi menang juga walaupun dalam kesalahan? Boleh tak? Tapi Allah sengaja tak nak bagi menang. Bukan Allah sebab tak mampu, tak. Sebab apa Allah tak bagi menang? Sebab ada hikmah. Hikmahnya sangat-sangat besar. Kalau Allah tak bagi kalah, kesalahan itu akan terus berlaku dan musibah besar kepada umat Islam. Okey. Satu. Yang kedua, ayat ni, hujung ayat ni, kalau kita orang beriman, kita ada rasa apa-apa tak dengan ayat ni? Innallah ala kulli syai'in qadir. Rasa takut ke, rasa tenang ke, rasa gembira ke? Rasa tenang sebab apa? Dalam apa keadaan sekalipun. Katalah PKP sambung lagi 5 tahun. Okey tak? Okey, tenang ke serabut? Apa yang sudah? Itu ada kepentingan diri tu. Ada kepentingan diri. Bila kita dengar Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu, orang beriman tidak ada rasa sedih. Kenapa kamu nak sedih kalau kamu beriman pada Allah dan Allah boleh buat apa saja? Sebab itulah Musa bila berdepan dengan laut, ikut logik akal, tak boleh buat apa. Tapi Nabi Musa gembira tak? Tenang tak ketika itu? Tenang. Nabi Ibrahim dia campak dalam api. Tenang tak masa itu? Sebab apa? Sebab Allah Maha berkuasa menjadikan api yang besar, panas, sejuk. Pemuda Kahfi lari daripada buruan kerajaan yang zalim.
pergi pula ke gua dan tidak berpintu. Tenang tak mereka? Sebab apa? Allah Maha berkuasa menyekat buram musuh. Jadi orang beriman dengan ayat ni, di mana saja, apa saja musibah, menjadikannya tenang. Sebagaimana Nabi sebut, ajaba li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang beriman. Apa yang Nabi kagum? Sebab orang beriman sihat? Bukan. Sebab orang beriman banyak ilmu? Bukan. Habis sebab apa? Sebab urusan orang beriman semuanya baik. Bila diberi nikmat, dia semakin taat pada Allah, bukan semakin sombong. Bila diberi musibah, redha dan sabar. Jadi semua baik bagi orang beriman. Bila mengeluh, bukan orang beriman. Kan? Okey. Ayat seterusnya. Wa ma asabakum. Dan apa yang asabakum telah menimpa kamu. Yauma, pada hari. Iltaqa pada iltiqa, pertemuan. Pada hari pertemuan. Al-jam'ani, dua kumpulan. Kumpulan apa ni? Tentera Islam dengan tentera musyrikin. Maka Allah kata, apa yang telah menimpa kamu pada peperangan Uhud, semua berlaku dengan izin Allah. Maka dengan okey. Apa faedah Allah beritahu? Yang berlaku tu sebenarnya berlaku dengan izin Allah. Apa faedahnya? Apa dia? Macam mana boleh tenang? Kalau saya tampar kan, saya tampar Rupian. Ini berlaku dengan izin saya. Tenang tak? Macam mana boleh ayat dengan izin Allah boleh menenangkan hati orang beriman? Siapa yang timpakan tu yang buat dia. Apa dia? Siapa yang bagi izin tu yang buat dia. Dia antara punca orang beriman bahagia apa dia? Kan Nabi kata 3 perkara, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara. Kalau manusia ada pada diri dia, dia akan dapati halawah, kemanisan iman. Apa dia yang pertama? Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain pada Allah dan Rasul. Maksud dia lebih cinta pada Allah termasuklah bila cinta pada Allah, dia kena cinta apa saja Allah takdirkan. Bahagialah dia. Kamu nak bahagia kan? Aku nak begitu, musibah ni berlaku dengan izin aku. Kamu kena reda. Bahagialah kamu. Punca manusia tak bahagia sebab tak setuju dengan apa yang Allah takdirkan. Allah takdir macam ni, dia kata macam mana boleh berlaku ni? Tak bahagia. Okey. Hajar duduk tengah padang pasir, bahagia tak? Sebab apa? Dia tak mengamuk pada suami dia. Abang ni pandai-pandai je, abang lah duduk dulu kan. Okey, dengan izin Allah. Dan Allah beritahu, bila Allah buat sesuatu sia-sia tanpa ada faedah. Ada faedah. Ini faedahnya. Waliya'lama. Dan supaya dia mengetahui al-mu'minin, orang-orang yang beriman.
Apa maksud? Jadi Allah timpa musibah ni sampai 70 orang mati syahid, Nabi pun cedera. Allah bagi tujuannya, aku nak tahu siapa yang beriman. Makna apa itu? Ha? Dengan musibah ni aku nak tengok siapa yang betul-betul berperang kerana Allah. Siapa yang boleh reda dengan ujian ni. Dan ayat sambungan. Oh, ayat ni panjang. Ayat ni panjang. Tapi tak apalah, sebab dia bersambung, saya nak ambil sikit je. Tujuan musibah untuk Allah tahu, kena pastilah. Sebenarnya sebelum berlaku musibah, Allah dah tahu tak siapa beriman, siapa munafik? Dah tahu kan? Tapi kenapa Allah bagi tahu lagi? Musibah ni tujuannya untuk Allah tahu. Sedangkan Allah dah tahu pun. Apa jawapannya? Untuk orang yang beriman tu tahu. Satu, dia ilmu Allah ada dua. Saya dah pernah bagi tahu. Tapi ingat? Dua jenis. Saya tak pernah bagi tahu sampai 12 ke 22 je. Apa dia? Satu ilmu azali. Ilmu yang telah tercatat sebelum Allah cipta apa-apa. Makna sahabat akan kalah 70 mati syahid, Allah dah catat tak di Lauh Mahfuz sebelum Allah cipta langit dan bumi lagi. Itu dia panggil ilmu azali. Azali. Yang kedua ilmu zuhur. Yang kedua ialah ilmu zuhur, iaitu ilmu ketika betul-betul berlaku. Yang ni ilmu azali belum berlaku. Yang ni ilmu zuhur dah berlaku. Apa beza? Yang ilmu azali dia tak terlibat dengan dosa dan pahala. Sebab apa? Sebab belum berlaku. Takkanlah belum buat dah dapat dosa. Tapi ilmu zuhur setelah berlaku dah ada kaitan dengan dosa dan pahala. Jadi Allah kata musibah yang Allah timpa untuk Allah menzahirkan ilmu yang mana? Ini zuhur. Jadi satu, dengan peristiwa tu Allah nak tahu siapa yang benar-benar beriman, dan waliya'lama, dan supaya dia itu Allah tahu allazina, orang-orang yang mereka munafik. Boleh? Dua je. Daripada musibah, daripada peperangan Uhud tu, Allah dapat tunjuk tak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Kan? Dan daripada situ juga orang beriman tahu tak siapa sebenar yang berpura-pura. Tahu kan? Dan juga Allah nak membongkarkan ataupun nak menghina orang munafik. Sebab orang munafik ni apa sifat munafik? Apa makna munafik? Dia sembunyikan, betul? Sekarang Allah bongkarkan. Yang dia sembunyi selama ni, sekarang dalam peperangan Uhud Allah dah bongkar. Inilah muka munafik. Satu, mengaibkan bagi mereka. Boleh? Pengajaran untuk kita, iman kita belum tentu benar. Mungkin berpura-pura. Macam mana Allah nak buktikan bahawa iman kita ni benar ataupun pura-pura? Allah bagi musibah. Dengan musibah terbongkar segala-galanya. Ada musibah je mengeluh kan, tak beriman. Susah nak reda. Sihat reda, kaya reda. Berjalan lancar semua urusan reda. Ada masalah je mengamuk. Ada ciri-ciri munafik. Okey, kita berhenti setakat ni.
Kita baca sikit daripada buku ni, 62 amalan pembuka pintu syurga. Saya tak ingat nombor berapa. Haji Mabrur, muka surat. Ha? Okey. Amalan yang ke-17 muka surat 54. Iaitu jihad. Jihad adalah antara amalan yang membuka pintu ke syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilillah wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu al-jannata aw yarji'ahu ila maskanihi allazi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah." Hadis sahih muttafaqun alaih. Maksud dia, sabda Nabi SAW, Allah akan memberikan jaminan kepada orang yang berjihad di jalannya, iaitu apabila dia tidak keluar daripada rumahnya, melainkan hanya semata-mata untuk berjihad di jalan Allah. Maknanya kalau pergi berjihad dengan ada tujuan lain, tak termasuklah. Ini niat dia semata-mata berjihad pada jalan Allah. Maka Allah bagi jaminan pada orang ini. Dan dia juga membenarkan kalimah Allah. Apa jaminan Allah? Iaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke rumah yang ia tinggalkan dengan membawa balasan pahala ataupun harta rampasan. Jadi orang pergi berjihad ni, dia dapat salah satu daripada dua sahaja. Tak ada yang ketiga. Sama ada dia mati syahid, dapat syurga, ataupun kalau dia menang, dapat pahala dan dapat harta rampasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di surga ada 100 darjah ataupun tingkat yang disediakan Allah bagi mereka yang berjihad pada jalannya. Dan jarak antara tingkat di surga ialah sejarak antara langit dan bumi. Boleh? Mana kalau tingkat ke 100 di langit, tingkat ke 99 di bumi. Menunjukkan apa tu? Setiap tingkat di surga terlalu besar dan terlalu luas. Untuk siapa ni? Untuk orang berjihad. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW bila disebut pasal jihad je, semua berebut. Walaupun yang baru kahwin. Kan? Kita belum tentu ni. Kan? Belum tentu. Tak payah jihad lah. Kadang-kadang bangun subuh pun. Padahal tak mati-mati pun pergi salat subuh kan. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata, Tuhan tanya kepada orang yang mati syahid, mintalah apa-apa yang kamu nak. Tamanni bercita-citalah dalam surga kan. Agak-agak apa yang orang mati syahid bercita-cita? Dia kata, wahai Tuhan, aku nak hidup semula ke dunia. Untuk apa? Untuk sambung bisnes? Bukan. Untuk hidup dan untuk pergi berperang, untuk mati syahid. Kemudian nak hidup lagi. Pasal apa? Kamu dah masuk syurga, cukuplah tu kan? Kenapa dia nak hidup lagi dan mati syahid lagi? Kenapa? Sebab dia ada rasa nikmat kan? Jadi mati sakit sekejap untuk dapat nikmat yang terlalu hebat dan kekal abadi. Maka mati itu tidak ada apa-apa. Kita ni yang takut mati ni sebab apa? Sebab tak yakin pada nikmat balasan tu. Ya ke? Ya ke? Ya. Dan
akhir sekali daripada Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Jannatu tahta zilali as-suyuf. Surga itu berada di bawah bayangan pedang. Muttafaqun alaih. Lepas tu ada orang kata, beruntungnya jadi sahabat Nabi. Kalaulah aku hidup di zaman Nabi. Tak, Allah kata, kamu memang tak layak itu. Orang yang terpilih jadi sahabat Nabi adalah orang yang memang hebat. Kalau orang macam kita, tak tahulah Islam menang ke kalah. Ha? Okey, cukup kan kita sambung malam besok, pagi besok. Ada kelas pagi besok pukul 10 pagi insya-Allah. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل